Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah yang saya hormati dan sanjungi Encik Muhammad Nur Azri bin Muhammad Zaini. Saya Wan Anis Atira binti Waruzmin daripada kumpulan AS8 dan memegang nombor matrik 2021102593. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang hasil yang saya peroleh daripada kedua-dua tugasan yang telah diberikan, iaitu kertas kerja dan juga ulasan artikel. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang hasil yang saya peroleh daripada tugasan yang pertama, iaitu kertas kerja. Tugasan ini dilakukan berdasarkan satu tema yang telah dibincangkan dan dipilih, iaitu Tuhan dan Dewa. Kumpulan saya telah bersetuju untuk memilih agama Kristian sebagai satu tajuk untuk dikaji dengan lebih mendalam. Agama Kristian merupakan salah satu agama yang mempunyai bilangan penganutnya yang ramai di dunia dan juga di negara kita. Hal ini menyebabkan atau menjadikan kami untuk memilih agama Kristian sebagai satu tajuk untuk dikaji, kerana contohnya dapat dilihat di sekitar atau di sekeliling kami. Daripada pengkajian ini, terdapat beberapa ilmu pengetahuan yang baharu yang diperoleh, dan ilmu ini mempunyai nilai yang amat tinggi di dalam diri saya. Hal ini kerana saya mampu untuk memahami dan mempelajari tentang kepercayaan dan pegangan agama selain daripada agama Islam. Agama Kristian ini mempunyai satu Tuhan yang dipercayai oleh penganutnya, iaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini juga dikenali sebagai Nabi Isa alaihissalam. Terdapat beberapa ajaran yang telah diterapkan atau dicurahkan oleh Nabi Isa kepada penganut agama Kristian ini pada zaman dahulu, dan ajaran yang telah diterapkan oleh Nabi Isa ini adalah selari dengan ajaran agama Islam. Namun, setelah kedatangan seorang lelaki yang bernama Paul telah mengubah ajaran yang dicurahkan atau diterapkan oleh Nabi Isa sehingga membawa agama Kristian agak jauh terpesong dari ajaran Nabi Isa. Dan hal ini merupakan salah satu ilmu baharu kepada saya setelah saya mengkaji tentang agama Kristian ini. Sebelum ini, saya amat tertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus juga dikenali sebagai Nabi Isa, sedangkan ajaran atau amalan penganut agama Kristian pada masa kini amat jauh berbeza dengan ajaran agama Islam. Saya juga dapat memahami dengan lebih jelas tentang sifat-sifat Tuhan mereka, iaitu Tuhan Yesus, setelah mengkaji tentang agama Kristian ini. Terdapat beberapa sifat Tuhan Yesus yang diceritakan di dalam kitab Injil, iaitu kitab suci mereka, dan sifat-sifat ini disokong kuat oleh beberapa peristiwa yang menjadikan penganut agama ini lebih yakin bahawa kekuasaan Tuhan Yesus tiada batasannya. Saya juga mendapat pandangan yang lebih jelas dan teliti tentang cara penyembahan penganut agama tentang cara penganut agama Kristian ini menyembah Tuhan mereka. Seperti penganut agama Islam, mereka mempunyai beberapa cara untuk menunjukkan kesyukuran dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebegitu juga penganut agama Kristian yang mempunyai pelbagai cara untuk mereka berkomunikasi dan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka
kepada Tuhan Yesus. Bukan sahaja menyembah Tuhan Yesus di gereja, malah mereka juga menyambut beberapa perayaan untuk menunjukkan kepercayaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Sebagai contoh, penganut agama Kristian akan menyambut hari Christmas serta hari Easter pada setiap tahun. Mereka akan menyambut perayaan ini dengan cara memuji dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya juga mendapat satu informasi atau satu ilmu pengetahuan yang baharu bahawa penganut agama Kristian ini menyambut hari Easter kerana mereka mempercayai bahawa sehari sebelum hari Easter yang mereka sebutkan sebagai Good Friday merupakan hari di mana Tuhan mereka, iaitu Tuhan Yesus, telah disalib. Dan mereka menyambut perayaan ini untuk memperingati dan menunjukkan kepercayaan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus. Selain itu, terdapat juga pantang larang yang ditekankan di dalam agama Kristian pada zaman dahulu. Sebagai contoh, terdapat larangan dalam menikmati dan makan hidangan yang mempunyai daging khinzir. Larangan ini disebutkan di dalam kitab Injil Perjanjian Lama, dan larangan ini selari dengan larangan yang terdapat di dalam agama Islam. Namun, pantang larang ini telah diseleweng dan diubah sehingga menyebabkan penganut agama Kristian pada masa kini tidak tahu atau tidak mengambil serius tentang pantang larang dalam menikmati dan makan hidangan yang mempunyai daging khinzir. Hal ini juga merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang baharu kepada saya, kerana sebelum ini saya tidak mengetahui bahawa adanya pantang larang untuk menikmati dan makan hidangan yang mempunyai daging khinzir di dalam agama Kristian. Kerana apa yang saya lihat pada masa kini, rata-rata penganut agama Kristian sekarang makan atau menikmati hidangan yang mempunyai daging khinzir ini, sehingga menyebabkan saya tidak mengetahui atau menyedari tentang adanya atau kewujudan pantang larang ini di dalam agama Kristian. Seterusnya saya akan membentangkan tentang hasil yang diperoleh di dalam tugasan yang kedua, iaitu ulasan artikel. Saya telah memilih salah satu artikel yang saya gunakan untuk menyiapkan tugasan yang pertama, dan artikel ini bertajuk Simbol Salib di dalam agama Kristian. Saya memilih artikel ini kerana artikel ini sangat menarik dan penulis artikel ini membincangkan tentang isu yang sangat baharu dan menarik bagi saya. Setelah kajian terhadap artikel ini dilakukan, saya mendapat satu ilmu yang baharu tentang sejarah penemuan dan penggunaan simbol salib di kalangan penganut agama Kristian pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, masih tidak ramai penganut agama Kristian yang mempercayai atau menggunakan simbol salib di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, setelah beberapa peristiwa yang berlaku dan menunjukkan kehebatan dan kekuasaan simbol salib tersebut, sehingga simbol salib ini diangkat dan dijadikan sebagai simbolik bagi agama Kristian. Saya juga difahamkan bahawa mereka mempercayai bahawa simbol salib tersebut merupakan salib yang telah yang digunakan ketika penyaliban Tuhan mereka, iaitu Tuhan Yesus.
Penganut agama Kristian tidak memandang negatif kepada simbol salib, malah mereka menggunakan simbol salib ini di dalam sehari-hari mereka pada masa kini. Di dalam agama Kristian terdapat beberapa jenis simbol salib yang dinyatakan dalam artikel yang dikaji, dan beberapa jenis simbol ini digunakan pada zaman dahulu. Namun terdapat hanya satu simbol yang masih digunakan sehingga kini, dan sebelum saya melakukan kajian tentang artikel ini, saya beranggapan bahawa simbol salib di dalam agama Kristian hanya mempunyai satu jenis simbol sahaja. Namun kajian ini telah mengubah anggapan tersebut dan telah memberikan ilmu baharu kepada saya tentang simbol salib di dalam agama Kristian. Seterusnya, saya juga mendapat ilmu yang baharu tentang makna atau maksud simbol salib dari sudut pandangan penganut agama Kristian ini sendiri. Penganut agama Kristian ini sangat memandang tinggi terhadap simbol salib kerana simbol salib mempunyai satu nilai sentimental yang cukup tinggi di dalam diri mereka. Bukan sahaja digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, simbol ini juga membuatkan penganut agama Kristian terkenang akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan dan menyebabkan mereka untuk takut untuk melakukan kesalahan atau dosa itu lagi setelah mereka memandang simbol salib tersebut. Mereka juga membayangkan simbol salib tersebut hidup di dalam diri mereka, dan mereka meyakini bahawa dengan mempercayai simbol salib tersebut hidup di dalam diri mereka, mereka meyakini bahawa Tuhan Yesus akan selalu berada di sekeliling mereka dan menjaga mereka dari segala bahaya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya simbol salib di dalam diri penganut agama Kristian. Pada keseluruhannya, artikel ini sangat menarik dan jalan penceritaan daripada penulis juga amat jelas dan teliti. Tetapi terdapat satu kelemahan yang boleh diperbaiki oleh penulis. Di dalam artikel ini terdapat beberapa perkataan yang agak sukar untuk difahami oleh pembaca dan memerlukan pembaca untuk mencari makna atau maksud daripada perkataan tersebut di dalam internet. Penulis merupakan anak kelahiran Indonesia, dan perkataan-perkataan yang sukar difahami itu merupakan salah satu perkataan yang terdapat di dalam bahasa Indonesia, dan perkara ini menjadikan perkataan itu sukar untuk difahami oleh para pembaca. Namun hal ini tidaklah menjadikan artikel ini tidak berkualiti, kerana hal ini bukanlah satu isu yang besar, dan isu ini masih boleh diatasi dengan cara pembaca itu sendiri mencari makna dan maksud perkataan tersebut di dalam internet. Penulis boleh memperbaiki lagi bahasa atau perkataan yang digunakan di dalam artikel yang baharu kelak. Akhir sekali, kedua-dua tugasan yang diberikan ini amat memberi kesan positif kepada saya
kerana ianya telah menambahkan ilmu pengetahuan saya terhadap kepercayaan dan pegangan penganut agama Kristian terhadap agama dan Tuhan mereka. Sekian sahaja perbentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.